Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk berkati pertemuan pada tengah hari ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yang bermaksud dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Shadaqallahul azim. Surah Qaf ayat yang ke-19. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada tengah hari yang penuh keberkatan ini, sama-sama kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang saya nak bawa pada tengah hari ini, perjalanan ruh menghadap Allah Azza wa Jalla setelah keluar daripada jasad. Hadis Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'izu billahi min 'azabil qabr marratain aw thalatha. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya, kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang sahabat di kalangan Ansar. Lalu berakhir perjalanan kami ke kubur. Apabila sampai ke kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk mengelilinginya dalam keadaan diam, tidak bergerak. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ini sifat mulia para sahabat. Mereka tidak mendahului Nabi SAW dalam sesuatu amalan. Mereka pergi ke kubur, mereka duduk diam, mereka tidak bercakap, tidak bergerak, macam tunggu kayu. Ibarat kata hingga burung-burung boleh hinggap di atas kepala-kepala mereka. Mereka menunggu apa yang akan diajar oleh Nabi SAW. Dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kayu yang Nabi masukkan ke dalam tanah kubur. Nabi ambil kayu, ranti pokok, Nabi pacak pada tanah kubur. Lalu baginda mengangkat kepalanya sambil bersabda, ista'izu billahi min azabil qabr. Minta berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. 2 kali atau 3 kali Nabi ulang kalimah yang sama. Mengajar kepada kita di sini, di antara amalan yang dituntut bila kita berada di tanah perkuburan, minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu daripada azab kubur. Kerana bila kita berada di tanah perkuburan, bererti kita dekat dengan orang yang sedang diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, bila sebut kubur ni tak lari dah. Di sana ada orang yang dapat nikmat, dan di sana ada orang yang dikenakan azab kerana dosa maksiat mereka waktu hidup. Summa qala, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, cerita orang beriman, iza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila terputus daripada dunia dan menghadap kepada akhirat. Orang beriman ketika roh nak keluar daripada jasad dia,
Nyawa nak keluar daripada badan dia. Nazala ilaihi minal malaikati bidul wujuh ka'anna wujuhahum asyamsu. Turun kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Putih wajah-wajah mereka seperti matahari, bersinar-sinar. Ma'ahum kafanun min akhfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama mereka bau kapan daripada syurga dan bauan daripada syurga. Hanut kalau kita minyak wangi. Kapan syurga, hanut syurga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, hingga mereka duduk daripada orang yang nak mati tadi sejauh mata memandang. Maknanya malaikat-malaikat ini turun daripada langit, mereka tunggu keluarnya ruh orang beriman. Summa yaji'ul malakul maut, kemudian datang malakul maut alaihi salam, malaikat Israil. Inda ra'si, hatta yajlisa inda ra'si, hingga dia duduk di sisi kepala orang yang nak mati. Maknanya malakul maut dia datang daripada arwah kepala. Kerana tu orang yang nak mengaji orang nak mati ni, yang mengaji atas kepala tu jaga-jaga sikit. Tu laluan malakul maut tu. Tengok-tengok yang mengaji rebah dulu. Ingat dapat RM20 duit minyak, rupa dapat batu nisan, bering pun tak ada ambil lagi. Rugi tuan-tuan. Fayaqul, lalu berkata malakul maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, hei jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kamu. Wa fi riwayah, pada satu riwayat mengatakan, al-maitu yahduruhul malaikah, orang yang nak mati dihadiri oleh malaikat. Fa iza kana ar-rajulu salihah, apabila adalah yang nak mati tu orang baik, orang soleh, qalu, berkata malaikat, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu kepada keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang yang dapat seruang ini. Qal, sabda Nabi, fatakhruju tasilu kama tasil qatratu min fisiqa, lalu keluar ruh itu seperti mengalirnya air daripada hujung kendi. As-siqa, bekas yang dibuat daripada kulit kambing, yang dimucungkan kat hujung dia supaya mudah keluar air. Nak cerita mudahnya keluar ruh orang beriman bila dipanggil keluar, seperti menitiknya air daripada hujung kendi. Fayakhuzuha, lalu malakul maut mengambil ruh itu. Fa iza aqadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khuzuha. Apabila malakul maut mengambil ruh itu, malaikat-malaikat yang menunggu tadi, yang putih wajah mereka tadi, yang bawa kapan syurga, hanut syurga tadi, mereka tidak membiarkan roh itu berada di tangan malakul maut walaupun sekelip mata. Lalu segera mereka mengambilnya, fayaj'aluha fi zalikal kafan wa fi zalikal hanut, lalu mereka masukkan roh itu ke dalam kapan syurga dan hanut syurga. Maknanya malaikat menguruh roh itu apabila keluarnya daripada jasad, keluarnya daripada badan. Malaikat urus dengan dikapankan roh itu, diletak bawang syurga pada roh itu. Wa yakhruju minha ka atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ardi, lalu keluar daripada roh itu seharum-harum bau, seperti seharum-harum kasturi yang ada atas muka bumi ini. Qal, sabda Nabi lagi, fayas'aduna biha, lalu dibawa roh itu naik ke atas. Fala yamurrun, yakni biha ala mala'in minal mala'ikati ila al-mala'ikati ala al-mala'in minal mala'ikati illa qalu, lalu mereka tidak melalui kumpulan-kumpulan malaikat yang berada antara langit dan bumi, melainkan malaikat-malaikat itu berkata, ma hadzal ruhut tayyib, ruh siapakah yang baik ini, yang harum ini, semerbak ini. Fayaqulun, lalu yang bawa itu berkata, fulanu bulu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha nahu biha fid dunya, dengan sebaik-baik nama yang orang namakan dia, orang panggil dia di dunia.
hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga berakhir perjalanan itu ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, lalu diminta supaya pintu langit dibuka. Lalu dibuka pintu langit kepada mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in maqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bi ila sama'is sabi'ah. Lalu malaikat-malaikat muqarrabun yang ada pada tiap-tiap langit, mereka menyambut dan mengarut roh itu naik ke langit berikutnya hingga berakhir langit yang ketujuh. Maknanya apabila dibuka sahaja pintu langit, berebut malaikat langit pertama menyambut kedatangan roh itu. Mereka arut beramai-ramai naik langit yang kedua. Kemudian malaikat langit yang kedua, mereka sambut, mereka arut beramai-ramai roh itu. Naik langit yang ketiga, disambut oleh malaikat langit ketiga. Mereka arut beramai-ramai, naik langit yang keempat hingga berakhir langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, lalu berfirman Allah azza wa jal, uktubu kitab abdi fi 'illiyin, simpankanlah suratan hamba-Ku ini di dalam illiyin. Illiyin tempat simpanan amal orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh. Wa a'iduhu ilal ardi, kembalikan semula dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Maka sesungguhnya daripada bumi itu aku ciptakan mereka, manusia, dan kepada bumi itu aku kembalikan mereka, yakni mematikan. Dan daripada bumi itu aku keluarkan mereka semula, yakni pada hari kiamat. Qal, sabda Nabi SAW lagi, wa innal abdal kafira, ada pun hamba yang kafir. Ini cerita orang kafir pula. Iza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, apabila terputus daripada dunia dan menghadap kepada akhirat. Nyawa dah nak keluar daripada badan, ruh dah nak keluar daripada jasad. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatu sudul wujuh, turun kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Turun juga malaikat, tetapi sudul wujuh, hitam wajah malaikat itu, hitam legam malaikat itu. Ma'ahum al-musuh, bersama mereka kain kasar, kain kaduk yang busuk. Fayajlisuna minhu maddal basar, lalu mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul maut, kemudian datang malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sih, hingga dia duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, lalu berkata malakul maut, ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa yang keji, jiwa yang kotor, jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah kamu. Wa fi riwayah, pada satu riwayat mengatakan, fa idza kana ar-rajulu su'a, apabila adalah yang nak mati itu orang yang jahat, qalu, berkata malaikat, ukhruji, keluarlah kamu, ila sakhatin minallahi wa ghadab, kepada kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, sabda Nabi, fatafarraqu fi jasadih, lalu roh itu berselerak pada seluruh jasad. Tiba-tiba roh itu tak nak keluar, takut nak keluar, malu, segan nak menghadap Allah azza wa jal. Berselerak pada seluruh jasad, roh itu pegang seluruh jasad. Fayantazi'uha kama yuntaza'us saqudu minas sufil mablul, lalu malaikat sentak roh itu keluar. Mana paksa keluar, tidak dibiarkan roh itu duduk pada jasad lagi. Fayakhuzuha, lalu malakul maut mengambilnya. Fa idza aqadhaha lam yad'uha fi yadi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Apabila malakul maut mengambilnya, malaikat-malaikat hitam tadi yang menunggu keluar roh itu, mereka tidak membiarkan roh itu berada di tangan malakul maut walaupun sekelip mata. Lalu segera mereka mengambilnya dan memasukkan ke dalam kain kaduk, kain kasar yang busuk tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi, lalu keluar daripada roh itu sebusuk-busuk bau, seperti sebusuk-busuk bangkai yang ada di atas muka bumi. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, maka mereka tidak melalui. Fayas'aduna biha, lalu mereka bawa roh itu naik ke atas.
maka mereka tidak melalui kumpulan-kumpulan malaikat yang berada antara langit dan bumi, illa qalu, malaikat-malaikat itu berkata, ma hadza ruhul khabith, roh siapakah yang keji, yang kotor, yang busuk ini? Fayaqulun, lalu mereka berkata, fulanu bulu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan seburuk-buruk nama yang orang namakan dia di dunia. Orang gelar, orang panggil dia di dunia. Hatta yuntahabi ila sama'id dunya, hingga berakhir perjalanan itu ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu, lalu diminta supaya pintu langit dibuka. Tiba-tiba pintu langit tidak terbuka. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, yang bermaksud tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan dapat masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya mustahil golongan ini dapat masuk syurga. Bila unta boleh masuk lubang jarum? Fayaqulullahu azza wa jal, lalu berfirman Allah azza wa jal, uktubu kitabahu fi sijjin. Uktubu kitabahu, simpan suratan dia. Kalau yang beriman tadi, uktubu kitab abdi, simpan suratan hambaku. Yang kafir, uktubu kitabahu, simpan suratan dia. Beza nak tuan-tuan, ibu-ibu, beza. Dah. Kerana yang beriman waktu hidup mereka mengaku mereka hamba Allah. Mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Bila meninggal mereka, Allah Ta'ala iktiraf mereka hamba. Ada pun yang kafir waktu hidup di dunia, mereka tak mengaku hamba Allah Ta'ala. Mereka tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila meninggal mereka, uktubu kitabahu fi sijjin, simpan suratan dia di dalam sijjin. Sijjin penjara. Ada sijjin, tempat simpanan suratan amal orang-orang jahat. Fil ardi sufla, iaitu bumi yang terkebawah, bumi yang ketujuh. Fatutrahu ruhu tarha, lalu dicampur ruh itu daripada atas jatuh ke bawah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis yang dibaca ini memberi pengajaran keinsafan yang besar kepada kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang beriman. Ya Allah Ta'ala hina orang-orang kafir saat kematian mereka. Disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kasih kepada seseorang hamba dia, nada Jibril, Allah Ta'ala panggil Jibril. Sesungguhnya Allah dia kasih kepada hamba ini, maka kamu kena kasih kepada dia Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril kasih kepada hamba itu. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia kasih kepada hamba ini, maka hendaklah kamu semua penduduk langit kena kasih kepada dia. Fayuhibbuhu ahlus sama', lalu seluruh penduduk langit kasih kepada hamba itu. Kemudian seluruh penduduk bumi akan menerima dia. Makna kasih, cinta kepada dia. Dan apabila Allah Ta'ala abghadallahu abda, Allah Ta'ala benci, murka seseorang hamba dia kerana dosa, jahat, maksiat dia, nada Jibril, Allah Ta'ala panggil Jibril. Lalu Allah Ta'ala berfirman, inni ubghidu fulana fa'abghidhu, sesungguhnya aku benci orang ni. Jibril, kamu kena benci kepada dia. Lalu Jibril benci kepada orang itu, lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat yang berada di langit. Sesungguhnya Allah dia benci kepada hamba ini, maka adalah kamu semua benci kepada dia. Lalu seluruh penduduk langit benci kepada orang itu.
Lalu kemudiannya seluruh makhluk di bumi akan benci kepada dia. Betapa orang beriman, orang yang beramal soleh, mudah-mudahan kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kematian. Roh tak keluar lagi daripada jasad, nyawa tak keluar daripada badan lagi. Allah Taala perintah malaikat daripada langit yang wajah mereka putih macam matahari bersinar-sinar, turun ke dunia, bawa kapan syurga, bauan syurga, untuk menyambut kepulangan roh yang beriman, untuk menguruh roh itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Bila keluar sahaja roh itu, mereka urus, mereka kapan dengan kapan syurga, letak bawang syurga, maknanya malaikat mendahului amalan manusia. Yang hidup tak sempat lagi nak memandi, mekapan, sembahyang, mengebumikan si mati. Di sana malaikat Allah mendahului manusia, memberi penghormatan kepada orang-orang yang beriman. Dibawa naik ke atas. Bila dibuka sahaja pintu langit, bagaimana roh itu diarah. Seluruh malaikat yang berada di langit, di tiap-tiap langit menyambut, mengarak roh itu naik langit berikutnya hingga akhirnya menghadap Allah Azza wa Jalla. Begitu dalam kehidupan dunia kita, tuan-tuan, ibu-ibu. Di hadapan kita ada contoh yang banyak. Contoh kematian yang baik dan juga contoh kematian yang buruk. Nah, contoh kematian yang baik seperti mana yang dibaca dalam hadis ini, diraikan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang muqarrabun. Begitu di dunia ini, bila berlaku kematian yang baik, kita akan tengok golongan-golongan yang hampir kepada Allah akan meraihkan kepergian itu. Seperti mana kematian yang kita saksikan baru-baru ini. Kematian siapa, tuan-tuan? Almarhum Tok Guru Nik Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan. Ada cukup meneruja, mengagumkan akal kita. Hebat tak kematian itu, tuan-tuan? Hebat tak? Bukan kebiasaan kita menyaksikan kematian seumpama itu. Betul tak, tuan-tuan? Nah, bukan kebiasaan itu luar biasa kepada kita. Kematian seumpama itu biasanya berlaku di bumi Palestin. Bila seorang saudara kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Peluru tentera Yahudi Israel kena tubuh dia, syahid dia. Lautan manusia akan keluar mengiringi jenazah itu. Mereka arak jenazah itu beramai-ramai, berebut tangan-tangan manusia nak sentuh jenazah itu waktu nak dikebumikan dia. Kerana apa? Semulia-mulia kematian ya Allah Ta'ala bagi kepada hamba ini. Tiba-tiba kita saksikan di hadapan mata kita, di sana ada manusia mati dia pada zahirnya bukan mati syahid akhirat dalam medan peperangan. Mati dia hanya mati sakit, tetapi tengok kemuliaan yang Allah Ta'ala tunjuk. 9:40 berapa meninggal dia. Tak sampai 2 jam manusia memenuhi Pulau Melaka. Nah, waktu dia adakan solat jenazah, Allahu Akbar, puluh ribu manusia. Jenazah berada di masjid, di hadapan rapat dinding. Tengok makmum kat belakang, tak tahu hujung kat mana. Kalau nak dikumpul, tak tahu berapa biji masjid ataupun berapa puluh buah masjid manusia yang berkumpul pada waktu itu. Ada. Tengok bagaimana jasad itu diarak. Seperti mana Nabi sebut, dibuka sahaja pintu langit, seluruh malaikat langit mengarak jenazah itu. Roh itu begitu di dunia. Ada. Yang arak tu orang-orang yang beriman. Ada. Nampak wajah-wajah mereka, kepala-kepala mereka yang ada kopiah. Ada. Seluruh pelosok negeri. Ada. Ini suatu contoh kematian yang teramat baik kepada kita. Tahun 99. Ada. Tahun itu kita menyaksikan kematian yang sangat menerujakan kita. Siapa, tuan-tuan, ibu-ibu? Siapa yang mati tahun 99? Yang begitu besar pengajaran kepada kita, semangat kepada kita. Siapa? Syahrukhan. Almarhum Al-Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Fadina tahun 2002, kalau tak silap. 2002 kan? Tahun 99 almarhum
Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi daripada India. Seorang ulama daripada India yang berbahasa Arab, kalah orang Arab. Orang Arab tak mampu nak bercakap Arab seperti mana dia bercakap Arab. Ada menulis kitab dalam bahasa Arab. Keilmuan dia diiktiraf oleh seluruh ulama di dunia. Waktu hidup dia berjuang mengajak manusia kepada Islam. Menarik manusia kepada Islam. Kitab dia menjerujukkan kepada umat Islam sampai ke hari ini. Tuan-tuan, dia meninggal dunia pada tahun 99 di bulan Ramadan pada hari Jumaat. Allah Ta'ala pilih meninggal dia bulan Ramadan hari Jumaat. Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam, penghulu segala bulan, penghulu segala hari. Meninggal dia pula waktu mana? Waktu bersiap-siap dia di rumah dia nak pergi solat Jumaat. Dia nak pergi ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembahyang Jumaat. Dia bersiap tubuh badan dia nak pergi solat Jumaat. Ketika hari Jumaat, bulan Ramadan, ketika berpuasa, ketika nak pergi solat Jumaat, ketika itulah Allah Ta'ala mengambil nyawa dia. Cantik tak kematian itu? Cukup istimewa. Meninggal pada tarikh 23 Ramadan di kediaman dia. Tiba-tiba apa berlaku selepas itu? Pada tarikh 27 Ramadan diisytihar kematian dia di dua tanah Arab. Diisytihar kematian dia di Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah dengan diumum solat jenazah ghaib kepada almarhum Syekh Hasan Ali An-Nadwi, Hasan Ali An-Nadwi ada pada tarikh 27 Ramadan. 27 Ramadan, cuba bayang Mekah waktu tu ramai mana manusia. Kalah musim haji tu tuan. Nah, 27 Ramadan, kemuncak bulan Ramadan. Berlomba-lomba manusia nak pergi. Nak berada di dua tanah haram. Pada tanggal 27 Ramadan lah diadakan solat ghaib serentak Mekah dan Madinah. Cuba bayang. Seorang yang meninggal dunia. Meninggal pula bukan di dua tanah haram. Tiba-tiba solat jenazah dia disolatkan oleh lautan manusia, bahkan jutaan manusia. Jutaan mulut berkata Allahumma ighfir lahu, Allahumma afu anhu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Jutaan manusia tuan-tuan. Sedangkan disebut dalam hadis Nabi SAW, dan orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tu pun dah dapat keampunan rahmat daripada Allah. Kerana itu kita orang hidup, bila berlaku kematian di kalangan kita, sedaya upaya kita nak dapatkan 40 orang. Mencari kita kat masjid, kat pondok, kat tahfiz. Kenapa? Nak cukupkan 40 orang. Nak tolong saudara kita. Ini kan pula lautan manusia. Jutaan manusia yang solatkan jenazah itu. Ada almarhum Al-Ustaz Fadil Muhammad Nur. Saya masih ingat nama ini. Waktu tu saya berada di Tanah Arak. Kebetulan dengar seorang syekh menyampaikan kuliah. Ni cerita Tanah Arak tuan-tuan, bukan cerita Ulu Yang. Saya waktu dengar kuliah dia, dia cerita kematian yang baik, yang meneruja, menakjub, beri semangat. Husnul Khatimah. Di antara nama yang dibagi contoh kematian yang baik, kata dia, Al-Ustaz Fadil Muhammad Nur min Malaysia, Rais Hizbul Islam min Malaysia. Tuan-tuan faham? Faham tak ya terjemah? Al-Ustaz Fadil Muhammad Nur min Malaysia, ketua gerakan Islam di Malaysia. Allah, bila dengar nama ini disebut tuan-tuan, terkejut, bangga kita. Rupa-rupanya rakaman kematian itu, manusia yang meraihkan kematian itu disiar sampai peringkat antarabangsa. Seluruh dunia melihat rakaman itu. Saya sempat tengok dalam YouTube bagaimana lautan manusia mengiringi kepergian itu.
Saya nampak keranda itu bergerak. Orang tak bergerak, keranda je bergerak. Tangan manusia mengarah keranda itu. Berjalan dengan lautan manusia mengelilingi, mengiringi. Nabi sebut dalam hadis. Hakku muslim ala muslim sittun. Hak orang Islam di atas orang Islam yang lain ada 6. Maknanya kita orang Islam layak terima 6 perkara. Saudara kita juga layak terima 6 perkara. Masing-masing kita kena bagi 6 perkara ni. Yang pertama, iza laqitum fasallimu. Iza laqitum fasallimu. Apabila bertemu bagi salam. Layak tak kita dapat salam tuan-tuan ibu-ibu? Layak. Begitu saudara kita layak dapat salam. Sebab kita orang Islam. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila diseru, maka sahut panggilan itu. Orang panggil kenduri kahwin. Wajib pergi tak? Wajib. Kalau kita tak pergi, membazir makanan yang dia dah cadang kepada kita. Yang ketiga, wa iza stansahaka fansahlah. Apabila diminta nasihat, bagi nasihat. Kalau tak mampu bagi nasihat, bagi nombor telefon ustaz yang kita kena selesaikan masalah saudara kita. Kita tolong telefon, modal kita RM3 je kredit kad. Kredit prepaid tu. Kita dapat selesai masalah saudara itu, dapat pahala. Apa payah sangat hari ni. Yang keempat, wa iza atasha fahamidallah fashammithu. Apabila bersin seseorang kamu, lalu dia mengucap alhamdulillah, tashmikkan dia. Alhamdulillah. Ni amalan yang tak berlaku dah dalam kehidupan kita hari ni. Betul tak tuan-tuan? Kita tashmik, berapa orang yang kita bersin, berapa orang tashmikkan kita? Tok imam pun tak ada orang tashmik, apatah lagi makmum. Datuk imam bersin, excuse me. Bangang punya tok imam. Bukan tok imam sini, tempat lain. Cerita orang dulu bersin. Betapa mereka faham kelebihan. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah. Di sana disebut dalam syair Iman As-Sayuti rahimahullahu ta'ala alaih, takallama fil mahdi an-nabiyyu Muhammad berkata-kata dalam buayang itu. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita waktu dalam buayang lagi dapat berkata-kata. Diriwayatkan bila lahirnya Nabi SAW ke dunia ini, lahir daripada perut mak dia, tiba-tiba Nabi bersih. Lalu keluar daripada mulut Nabi SAW, alhamdulillah, lalu ditashmik oleh seluruh malaikat yang berada di langit dan di bumi. Yarhamukallah. Ini kalimah tashmik. Dan orang dulu tengah berkebun, disebut dalam kitab-kitab tengah berkebun. Tiba-tiba dengar orang bersin kat seberang sungai, ambil perahu, letak cangkul, ambil perahu, pergi seberang. Tanya, siapa yang bersin tadi? Saya. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah. Ambil perahu, balik semula. Akak cangkul bersin pula, pergi pula, tak ada cangkul ni. Kerja tu hari-hari. Pergi pula tanya, siapa bersin? Saya. Alhamdulillah, yahdina, yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah. Balik pula, akak cangkul, tak ada cangkul, bersin pula, pergi pula, kawan H1N1. Tak maknanya. Tapi nak cerita, kelebihan ada di situ. Ada kelebihan dia, ada kerak di situ. Saudara kita yang bersin, untuk dia dapat yarhamukallah, dan kita dapat yahdina wa yahdikumullah, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyokong ihdinas siratal mustaqim yang kita baca dalam sembahyang kita. Wa iza marida fa'uduhu. Bila sakit seseorang kamu, ziarah dia. Saudara kita, anak beranak kita, jemaah kita, sama-sama surau, sama-sama ke Mekah, tiba-tiba sakit dia, ziarah dia. Bawa buah, dapat bering tu, bagi sikit. Wa iza mata fattabi'hu. Bila mati, iring jenazah dia. Ni di antara hak. Mati, iring jenazah itu. Iring jenazah sampai ke kubur. Hari ni tuan-tuan, betul. Kalau kita nilai sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh, yang sembahyang mayat itu pilihan Allah Ta'ala. Betul-betul Allah Ta'ala pilih.
Yang iring jenazah itu, yang sanggup. Apa panggil? Piku. Orang Terengganu piku. Orang panggil apa? Usung apa? Usung keranda tu. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cerita orang dulu, bila berlaku kematian, tak nak usung keranda tu berkala-kilometer rengang kepada orang dulu. Tapi hari ni jangan, tuan-tuan, saya pengalaman sendiri. Dah. Pernah berlaku sekali orang datang rumah ustaz, ada orang meninggal. Saya pun pergi. Rumah tu tengok ada orang meninggal sungguh. Dah. Lepas tu, tuan rumah ni, dia kata, ustaz, uruskan jenazah ni. Saya pun pergi cari orang mandi. Mati hari Jumaat, alhamdulillah. Hari Jumaat meninggal dia. Dah. Saya pun kata pada anak dia, saya kata hari ni hari Jumaat ni, cantik mati ni. Kalau boleh kita solatkan jenazah ni waktu orang sembahyang Jumaat nanti, lepas sembahyang Jumaat. Terus dapat. Dapat sembahyang situ supaya dapat kelebihan. Nah. Jadi saya pergi cari orang jenazah perempuan, kita nak mandi tak boleh perempuan, cari orang. Cari tempat orang mandi, apa beli keranda, kapan semua. Jadi urus jenazah alhamdulillah sempat dimandikan sebelum masuk waktu Jumaat. Tiba-tiba yang van jenazah pula nak bawa mari ambil ni. Tak sampai-sampai. Kita takut habis waktu Jumaat. Sebab nak sembahyang ni. Dah. Jadi oleh kerana tengok anak cucu ramai ni, saya kata sebab masjid tu dengan rumah lebih kurang 0.5 kilo je. Saya kata macam ni lah. Dah ramai ni kita usungkan dia ni. Dah. Yang mula bawa, yang lain tunggu kat depan, sambut kat depan. Dia orang sanggup. Alhamdulillah. Bila bawa keranda, tengok yang bawa je, yang tunggu depan tak ada. Tak sampai separuh jalan, tiba-tiba saya kena marah. Kenapa ustaz tak ada orang kat depan ni? Saya tengok ramai orang tadi. Tadi nampak ramai. Tiba-tiba tak ada sambung kat depan. Yang pikul dah tak larat dah. Macam ni ustaz kena tok kat sini, tok kat tepi jalan. Nak tok keranda kat tepi jalan, pening kepala kita. Kebetulan ada teropa lalu, ada teropa lalu, saya pun tahan teropa nak pergi masjid. Boleh tak tolong bawa keranda ni? Terkejut dia. Boleh masuk ke dalam teropa. Kiralah macam-macam mana pun, kau dapat separuh, pegang separuh kat belakang. Pada letak kat tepi jalan. Nak cerita hari ni tuan-tuan. Akhirnya orang teropa tu dia tolong juga. Buka koseng kat tengah tu, lipat ke depan. Boleh masuk. 3 suku dah. Ada boleh masuk. Ada sebahagian besar keranda ke dalam. Ada teropa ni bawa ke masjid. Nak cerita hari ni 0.5 kilo tak sanggup. Siapa? Mak sendiri, mak saudara sendiri. Cuba bayar. Nak bawa berkilo-kilo macam orang dulu. Betul. Hari ni betul-betul pilihan Allah Ta'ala. Tak, tuan-tuan, waktu hidup ramai orang berbangga. Kenapa? Merasakan diri hebat, diri mulia, diri dilayani oleh orang. Dalil dia, tengok buat makan. Sebut buat makan, tuan-tuan, sebesar-besar rumah tak muat. Sewa konopi 20 biji. Aku kalau buat panggil orang makan, mana-mana bahagian rumah aku tak muat orang. Semua datang, tak ketinggalan seorang pun. Seorang takkan tinggal. Takkan kecewakan undangan dia. Daripada datuk sampai cucu dalam buayang, semua datang nak kedarah harta dia. Cukup hebat. Tak muat 20, 30 konopi tu pun tak muat. Sebab sedap makanan dia, special jamuan dia. Tetapi cuba tengok saat mati dia. Di situ nilai yang dia tuan-tuan. Nak tengok hebat seseorang, tengok waktu mati. Jangan tengok waktu hidup. Waktu hidup manusia boleh berpura-pura. Bila mati, itu. Wal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang terakhir. Tengok mati dia. Yang tengok waktu hidup hebat sangat, pangkat besar sangat, bos sangat dia waktu hidup, tengok waktu mati. Adakah manusia ra'i dia seperti mana waktu hidup dia? Adakah sebesar-besar rumah itu memenuhi manusia kerana nak solatkan jenazah dia? Itu persoalan dia. Yang perlu kita muhasabah sungguh-sungguh tuan-tuan, ibu-ibu. Adakah sebesar-besar rumah kita sekarang ini? Bila meninggal kita besok, manusia akan memenuhi rumah itu kerana nak mensolatkan jenazah kita. Yang banyak berlaku, besar-besar rumah, separuh pun tak pernah. Suku pun tak pernah. Yang lebih malang lagi, mereka yang solatkan jenazah itu, mereka yang dipanggil.
Mereka yang dipanggil almarhum Tok Runi Aziz, almarhum Syekh Hasan Ali An-Nadwi. Ini bukan dipanggil, tuan-tuan. Kalau nak panggil tak tahu banyak mana duit kan nak panggil puluhan ribu manusia macam tu. Tak. Bukan dipanggil tu. Manusia rela hati. Allah Ta'ala buka hati. Tak kerana waktu hidup Tok Guru, dia sebagai imam solat jenazah. Bila berlaku kematian saja, orang akan pergi dia. Orang akan pergi Tok Guru minta tolong solatkan jenazah mak saya, anak saya. Waktu hidup dia, mana-mana kematian, dia lah imam. Paling kurang dia akan ada kalau dia ada kesempatan. Bila meninggal dia tengok. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu buat orang, begitulah orang akan buat kamu. Jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan melainkan kebaikan. Kalau waktu hidup tak penuh sekali kita solatkan jenazah orang, tuan-tuan jangan mimpilah mati kita esok nak solatkan jenazah kita, termasuk anak kita sendiri, termasuk waris-waris kita sendiri. Kerana Allah Ta'ala muqallibal qulub, yang membalik-balikkan hati manusia. Ada pengalaman saya satu perumahan, ustaz, ada orang meninggal. Waktu kampung saya biasa urus jenazah orang. Ustaz, satu kematian. Saya kata saya nak ada kuliah maghrib ni, nanti balik nanti saya pergi tu. Yang meninggal seorang perempuan, tuan-tuan ibu-ibu. Sudah kuliah maghrib saya pergi. Satu perumahan majoriti 100% orang Islam. Bila sampai tengok orang, Masya Allah, ramai, cukup ramai. Sebab perumahan masing-masing turun jiran meninggal. Saya tengok dengan ramai orang, dengan rumah kecil. Saya kata tak muat rumah ni kalau seramai ni orang. Kita solat kat surau perumahan. Bagus Ustaz, tunggu sana. Elok, tunggu sana. Saya pun pergi tunggu kat surau. Sebab jenazah tu perempuan nak masuk tak boleh juga. Tunggu sana. Tunggu. Tak silap pukul 11 malam. Lori tak bunyi, motor pun tak bunyi. Ke tak simpang mana ni? Dah. Lama kemudian telefon, Ustaz, tak jadi solat kat surau, solat kat rumah je. Saya pun turun balik. Bila saya sampai rumah tadi, seorang pun tak ada yang masuk lagi. Lalu saya pun masuk. Saya kata, mari masuk semua. Saya pun duduk kat depan mayat. Bila saya pusing kepala saya, tuan-tuan ibu-ibu, 6 orang. 6 orang. 6 orang ni yang iring saya 2-3 orang dah. Yang datang dengan saya 2-3 orang dah, tuan, cuba bayar. Tengok kat belakang 6 orang. Saya kata saya nampak ramai kat luar, panggil masuk. Dia kata apa? Yang ni dapat Ustaz. Barangkali uzur kat luar sana. Akhir terpaksa kami solatkan jenazah tu. Bila pekan 7 orang dengan saya. Bila selesai solat jenazah itu, sampai hari ni saya masih ingat peristiwa itu yang cukup mengecewakan. Apa dia, tuan-tuan? Dalam 7 orang yang solatkan jenazah ini, tidak termasuk bapa si mati. Allah. Ayah si mati ada pada waktu itu. Ayah sendiri tak solatkan jenazah anak. Ini bapa jenis apa, tuan-tuan ibu-ibu? Mana sifat kasihan belah seorang bapa? Kita bapa, saya juga ada anak. Anak saya demam, saya tak tidur. Anak saya sakit, sanggup saya usung bawa dia pergi ke hospital. Lagi tak baik demam dia, tak senang hidup kita. Betul tak, tuan-tuan? Atas sifat bapa kita. Tiba-tiba di sana ada manusia Allah Ta'ala jadikan hati dia. Anak meninggal, tak sanggup nak solatkan jenazah anak. Tuan-tuan, meninggal tak sama dengan sakit. Sakit dunia tak sama dengan susah derita orang yang meninggal dunia. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Dihalangi orang mati dengan apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak? Mereka nak bertaubat kepada Allah Ta'ala ketika taubat mereka sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Yang mengecewakan kami bila mana kami dapat tahu yang kami yang solatkan jenazah ini tidak termasuk suami si mati. Rupa si mati ada suami. Suami dia ada pada waktu itu. Suami sendiri tak solatkan jenazah dia. Dalam kami yang solatkan jenazah itu, seorang pun tidak ada adik-beradik si mati. Pelik apa, tuan-tuan? Bapa sendiri tak solat, anak-anak
An-nas ala dini mulukihim. Manusia berada di atas ajaran raja-raja mereka. Kalau bapa tak solat, takkan anak solat, tuan-tuan. Jauh sekali. Tiba-tiba bila selesai solat, keesokan hari, datang rumah saya, ustaz, jemput tahlil. Saya tak pergi. Tahu dah, tahlil tak muat rumah. Sungguh, tuan-tuan. Memang tak muat rumah. Saya konopi. Nampak? Nah, maknanya, waktu solat jenazah tak ada orang. Payah manusia nak datang, nak meraihkan kematian itu. Tetapi bila diadakan tahlil, Masya Allah, 30 konopi balik, tuan-tuan. Orang datang nak kedarah harta peninggalan dia. Ada di situ harga, tuan-tuan. Ada wal a'malu bil khawatim. Ada kerana itu kita kena ambil pengajaran. Ada mereka-mereka yang Allah Taala tunjuk kepada kita betapa Allah Taala buka hati-hati manusia nak solatkan jenazah. Ada nak doakan mereka yang sudah meninggal. Nabi SAW orang yang paling tahu tentang derita orang yang meninggal. Kerana itu Nabi SAW bila sahabat meninggal sahaja, Nabi bersegera datang kepada sahabat yang meninggal. Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma afu anhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah kesalahannya, rahmatilah dia. Ada Nabi SAW minta keampunan kepada si mati. Kata perawi hadis, waktu itu aku bercita-cita, aku berangan-angan, akulah yang menjadi si mati itu. Kerana betapa untungnya si mati itu, ada dosa dia ada diampun oleh Allah Ta'ala, dia dapat rahmat Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala, kerana yang mendoakan dia tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat mengatakan Nabi SAW kalau tidak berada di rumah dia pada waktu malam, di bilik isteri pada waktu malam, maka isteri Nabi dah tahu kat mana Nabi duduk. Tak macam kita, tak ada rumah, bini dah susah hati, kedai mamak mana dia lepok ni. Nabi SAW kalau tak ada waktu malam di bilik isteri, kat mana Nabi duduk, tuan-tuan? Nabi berada di perkuburan Al-Baqi'. Itulah tempat transit Nabi waktu malam. Di situ Nabi berdiri berjam-jam lamanya. Nabi buat apa? Nabi berdoa minta keampunan, rahmat kepada mereka-mereka yang mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur Baqi', kubur tempat bersemadinya jasad para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah kita ambil pengajaran, periktibaran kematian yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Tuan-tuan, pertemuan pada hari ini juga saya ada satu hajat daripada teman-teman Terengganu, iaitu nak cari sikit sumbangan untuk Madrasah Darul Iman Marang Terengganu. Pelajar kami tak ramai, 1000 orang lebih sekarang ni. Sekolah kami lebih kurang 6 tahun. Ada memerlukan sumbangan untuk pengurusan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.